A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan juga salam ke atas semua mulia Nabi dan Rasul. Siapa semua mulia Nabi dan Rasul, anak-anak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berselawat dengan selawat yang paling afdal. Selawat apa? Apakah selawat yang paling afdal? Nama selawat tu apa? Selawat? Ada yang kata selawat Jibril. Selawat Jibril macam mana? Ya, kalau selawat malaikat Jibril, simple je. Sallallahu ala Muhammad. Yang kita nasyid tu kan? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu selawat Jibril. Tetapi selawat yang Umi sebut, selawat yang paling afdal tu disebut oleh Nabi sendiri. Selawat apa? Yang kita baca di dalam At-Tahiyyat. Selawat apa namanya? Banat. Banat sebut dengan baik, iaitu selawat Ibrahimiyah. Diberi nama selawat Ibrahimiyah kerana selawat dalam tahiyat itu ada juga selawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kaitan anak-anak Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Keturunan. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim ni juga diberi gelaran Abul Anbiya, iaitu bapa para Nabi. Berapa orang Nabi keturunan daripada Nabi Ibrahim AS? Nanti kita tengok berapa keturunan bawah Nabi Ibrahim AS. Lebih kurang dalam 18-19. 18 macam tu. Nanti kita tengok lepas ni. Nabi Ibrahim ada dua anak yang menjadi Nabi, iaitu Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Bawah Nabi Ismail, dia macam ni lah, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Ismail. Di bawah keturunan Nabi Ishak ada berbelas orang Nabi. Berbelas orang Nabi ni, Nabi Saleh, Nabi apa lagi? Nabi Musa, Nabi Yaqub, Nabi Hud, Nabi Lut. Ada banyak ni. Para Nabi duduk bawah keturunan Nabi Ishak. Tapi di bawah keturunan Nabi Ismail tak ada. Ketika jalur bawah Nabi Ishak ni no stop, selepas berapa puluh tahun, selepas berapa ratus tahun, ya, tapi mana nama keturunan para Nabi bawah tu? Biasa ada jalur. Kalau tengok, cari poster tu, biasa akan tulis jalur. Jalur keturunan para Nabi. Kalau bacaan tulisan lebih banyak sikit nanti. Okey, lepas tu kan, yang sebelah sini, contoh macam ni. Boleh faham tu? Umi tak conteng ni. Umi kurang sihat sikit. Sebelah sini ni, kan ada Nabi. Lepas 10 tahun ada Nabi. Sini tak ada Nabi. Keturunan Nabi Ismail. Keturunan ni lepas berapa tahun ada Nabi lagi. Yang ni tak ada Nabi. Yang ni ada Nabi. Ada Nabi, ada Nabi. Bani Israel pun daripada sebelah jalur Nabi Isa AS. Kosong. Selepas 1000 tahun, barulah keluar Nabi. Akhirnya keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelah sini ni anak-anak, diorang sangat bangga. Sebab apa? Bani Israel di sebelah
kaum Bani Israel ini adalah di bawah jalur Nabi Ishaq. Mereka bangga kenapa? Mereka merasakan mereka adalah bangsa yang paling beruntung, mulia sebab sentiasa diutuskan para Nabi di kalangan mereka. Yang sebelah sini pula tak ada para Nabi keluar. Asyik sebelah sini je. Kalau Nabi keluarkan Nabi, faham tak? Jadi, mereka menganggap kemuliaan mereka ini akan ditutup dengan Nabi yang paling mulia, iaitu Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Sebab ditulis dalam semua kitab, Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf, masahaf-masahaf. Suhuf-suhuf ni layan-layan wahyu daripada Allah. Semuanya menuliskan tentang kehebatan Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, yang mana walaupun dia yang terakhir, tetapi dialah penghulu sekalian para Nabi dan para Rasul. Jadi, umat yang terbaik akan diberikan Nabi yang terbaik. So, mereka bangsa ataupun umat yang mereka rasa mereka ni hebat. Mereka mulia. Mereka tak hargai para Nabi. Mereka pun merancang bunuh Nabi. Mereka sendiri yang menentang Nabi. Mereka sendiri yang menyeksa para Nabi. Macam tu. Lepas tu, tiba-tiba keluar daripada jalur Nabi Ismail. Setelah kosong beribu tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad. Sebelah sini pula Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishaq, ramai para Nabi di bawahnya. Kalau kita tengok jalur para Nabi ni, dia macam ni. Kisah Ismail, Nabi Ismail, lepas tu Nabi Muhammad. Yang sini ada Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud dan lain-lain. Dan lain-lain itu banyak lagi tu para Nabi tu. Sebab Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, anak Nabi Ishaq, keturunan anak Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, lepas tu Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ayub dan lain-lain. Ramai lagi para Nabi. Sebab itu Nabi Ibrahim dipanggil sebagai bapa para Nabi. Keturunan para Nabi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan memang Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Disebut siapa? Sebut anak-anak. Khalilullah. Tulis. Anak-anak tak tulis lagi ni. Tak buka lagi buku nota. Siapa yang beri gelaran ni? Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Betul Ustaz? Saya takut salah. Betul lah Ustaz Al-Hafiz? Betul. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Okey, boleh ikut Umi ya. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Maksudnya Allah mengambil. Akhazah tu kan ambil. Allah mengambil. Lagi Allah soalannya melantik. Kalau Ustazah sebut, okey Ustazah ambil kamu sebagai pembantu Ustazah. Ustazah ambil kamu sebagai kekasih Ustazah. Ustazah ambil kamu sebagai cinta hati Ustazah. Oh, contohnya. Jadi Allah berfirman, wattakhazallah, mengambil Allah Ibrahim kepada Nabi Ibrahim Khalilah sebagai kekasih. Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Kalaulah mak ayah cakap dekat kamu seorang-seorang, kamulah anak yang paling mak sayang. Oh, kita dah seronok dah. Kita ada 5 orang adik-beradik. Tapi mak cakap berdepan seorang, contoh mak tak cakap depan adik-beradik, tapi mak cakap seorang-seorang. Antara ramai-ramai anak, mak memang sayang, paling sayang kamu. Kamulah kekasih hati mak. Pun kita dah seronok. Lepas tu mak kata jangan bagi tahu orang lain lah. Nanti akan terasa hati ke apa ke kan. Jadi Umi nak cakap apa? Kita ni kalau dapat jadi kekasih orang yang kita sayang pun kita dah seronok. Kalau cinta berbalas, seronok tak?
Oh, seronok. Kita crush dengan seseorang, lepas tu kita tahu orang tu pun crush dengan kita. Oh, seronok. Faham tak? Jadi kita kena paling crush dengan Allah, betul tak? Kita selalu kena jatuh cinta pada Allah, jatuh sayang pada Allah. Kita kena selalu, macam mana kita boleh jatuh cinta pada Allah? Contoh kan, Allah tolong kita, Allah beri kita makan, Allah beri kita ibu bapa yang baik. Contoh, Allah beri kita kawan yang baik. Sebenarnya kita kena nampak baiknya Allah, makasih ya Allah. Nampak makanan sedap, kita kena ucaplah terima kasih pada orang bagi makan. Tapi kita kena faham bahawa Allah yang beri kepada kita makanan yang sedap tu melalui kawan tu. Dan Allah beri kita rasa sedap, anak-anak. Kenapa Umi cakap Allah bagi kita rasa sedap? Ada orang, dia sakit sampai hilang dia rasa. Makanan sedap macam mana pun tak rasa sedap. Ada orang pula dah tak boleh makan dah melalui mulut. Dia kena makanan semua melalui wire. Ya, tebuk tekak, masuk melalui hidung. Ada orang tak nikmat dah buang air besar. Sebab kena tebuk dengan usus dah pakai beg. Faham tak anak-anak? Pakai beg. Ya, ada orang, ni tak faham kan? Sebab tak pernah tengok. Nama siapa dah? Muhammad Fatih. Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, Muhammad Al-Fatih. Contoh ya, Muhammad Al-Fatih. Kalau pergi, mungkin ya, Ustaz, satu hari kita bawa anak-anak, nak tak pergi ziarah wad-wad orang sakit? Kita pergi, lepas tu kita doakan mereka. Nak pergi hospital, wad-wad orang sakit, tengok orang sakit kritikal. Takut ke tak takut? Tak tahulah hospital bagi ke tak. Tapi mungkin kalau jumlah sikit boleh. Belajar menyantuni, tolong dia orang ambil wuduk. Contoh, wallahualam. Tengoklah macam-macam nak buat tapi tak terbuat. Sebab kamu pun kejar ni kan, kejar hafazan. Cuma anak-anak yang kata tak pernah terbayang, Umi nak tanya, buang air besar, buang air kecil, nikmat tak? Nikmat tak? Muhammad Al-Fatih, nikmat tak buang air besar? Nikmat. Malu dia nak jawab. Anak yang sopan. Ya, kamu semua pun sopan. Pernah tak sakit perut memulas nak pergi tandas? Lepas tu ada orang kat tandas, rasa seksa tak? Seksa. Lepas tu kita pun cepat, dah tak tahan, betul tak? Lepas tu orang dalam tandas kata, kau pergi tandas lain, aku lama lagi. Kita pun berlari, betul? Berlari pergilah bilik lain nak tumpah tandas, tengok ada 2 orang menunggu. Seksa tak? Lagi seksa. Oh, lupa sakit semua. Lepas tu keluar. Sama ada keluar dalam seluar ataupun pergi tingkat lain, dapat tumpan dan dapat buang air besar dengan baik. Masa tu apa yang kita rasa? Oh, lega. Betul tak lega? Sebab itu buang air besar pun, benda yang kotor pun satu ni nikmat. Kalau dekat hospital tu ramai yang tak boleh nak buang air besar normal sampai kena belah. Usus tersumbat, penyakit macam-macam, sampai kena pakai beg, tebuk. Tak ada rasa dah buang tu, najis keluar melalui beg yang dipasang. Faham tak? Tebuk sini, lepas tu pasang plastik, najis melalui situ. Bukan tak sakit, ada rasa sakit, ada rasa seksa, ada rasa tak selesa. Nak sebutnya, kita dapat semua tu, rasa makan, buang balik makanan. Ni nikmat, Allah Maha baik. Yang kotor-kotor semua keluar. Masuk yang elok, makanan kan elok, sedap, manis. Betul tak? Tapi yang tak elok Allah bagi keluar secara semula jadi. Sebab itu kita kena crush dengan Allah. Kita kena jatuh cinta kepada Allah. Setiap yang kita lalui, contohlah anak-anak berlari, boleh main. Seronok kan? Kalau Allah nak bagi kita lumpuh, anytime, betul tak? Allah nak bagi kita sakit, anytime. Ada ramai kanak-kanak kanser hari ni. Sakit buah pinggang, kegagalan buah pinggang, sakit jantung, sakit paru-paru. Bukan sebab kanak-kanak mesti sihat, tak.
Sebab apa? Environment, udara, pemakanan, macam-macam lah. Masa ibu mengandung ke apa ke. Ramai kalau pergi ward kanak-kanak ke hospital, penuh kanak-kanak yang sakit kronik. Cuma kita tak fikir benda tu anak-anak, sebab kita kamu sihat. Kamu boleh tidur elok, kamu boleh makan elok, kamu boleh main elok, kamu boleh berlari berjalan elok. Sebab itu kita kurang rasa nak bersyukur, sebab kita hidup dalam limpahan nikmat. Faham tak? Kita hidup dalam limpahan nikmat sampai kita tak sedar kita dalam nikmat anak-anak. Sebab itu kita kena crush dengan Allah. Cuma Umi nak sebut apa mukadimah. Nabi Ibrahim AS diangkat menjadi kekasih Allah, Khalilullah. Allah angkat. Allah yang iktiraf. Bukan gelaran diberikan oleh ulama. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Bukan diberi gelaran oleh siapa-siapa. Tapi yang memberi gelaran Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih Allah siapa? Allah sendiri. Wattakhazallah Ibrahim Khalila. Mengambil Allah Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Kekasih ni dia lebih dekat daripada hubungan suami isteri. Lebih dekat daripada hubungan ibu dengan anak. Khalil ni rapat dekat. Allah sangat mencintai Nabi Ibrahim AS. Macam mana Nabi Ibrahim boleh jadi kekasih Allah? Kerana Nabi Ibrahim lulus semua ujian Allah. Nabi Ibrahim lulus semua ujian Allah anak-anak. Masa kecil, Nabi Ibrahim dibesarkan oleh ayah yang buat patung berhala untuk mensyirikkan Allah. Bila Nabi Ibrahim mula dapat cahaya hidayah dan faham dan sedar dan tahu apa yang ayahnya buat itu salah, Nabi Ibrahim cuba pujuk ayah. Tapi ayah Nabi Ibrahim enggan. Ayah sendiri yang buat patung untuk jadi sembah, untuk mensyirikkan Allah. Bayangkan. Dan Nabi Ibrahim pujuk ayah dia dengan ayat yang sangat manis, sangat indah. Wahai ayah kesayanganku, wahai ayahku. Begitu. Tapi ayah Nabi Ibrahim enggan. Masa remaja lagi Nabi Ibrahim dah berhadapan dengan siapa? Raja Namrud. Raja Namrud suruh seluruh rakyat berkumpul dengan bawa kayu api. Kumpulkan satu tempat sampai kayu api itu jadi seperti bukit. Faham tak kenapa? Sebab Namrud suruh rakyat semua berkumpul di satu kawasan. Tetapi semua rakyat kena bawa kayu api. Kumpul-kumpul satu tempat sampai jadi bukit. Sebab nak bakar siapa? Nabi Ibrahim AS. Ayah Nabi Ibrahim tolong tak? Tak tolong. Sedih tak? Mestilah sedih. Semua menentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim betul-betul seorang. Kamu kadang-kadang kawan pulau, Palau ke pulau? Sailang? Apa? Palau pulau tu sama Contohlah, biasa makan 3 orang. Biskut, cicah, air. Malam-malam. Tiba tengok dia minum 2 orang je, tak panggil. Kecil hati tak? Tak, Umi tanya ni, betul kecil hati tak? Padahalnya kita dah fikir buruk dah. Kenapa tak ajak? Kenapa korang tak ajak aku? Korang tak nak kawan dengan aku dah. Tak apa, kalau korang tak nak kawan, tak apa. Aku boleh kawan dengan orang lain lah. Aku boleh duduk seorang-seorang lah. Oh, kau main lagi kan? Tak, kalau kena palau dengan kawan pun, pulau dengan kawan pun kita dah kecil hati terasa. Betul tak, nak? Betul tak? Yang perempuan lagi banyak ni. Drama-drama macam ni. Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim dipulaukan oleh seluruh penduduk, seluruh kampung termasuk ayahnya. Lepas tu nak dibakar dalam api. Ringkas cerita ya anak-anak. Peristiwa dengan Raja Namrud tu kalau nak cerita panjang. Lepas tu berkahwin dan sebagainya, menyampaikan dakwah, ditolak, ditentang, tak diterima dan sebagainya. Lepas tu diuji tak ada anak sampai umur 80 lebih, 82, 83. Tetapi Nabi Ibrahim tetap minta doa dengan Allah supaya dapat zuriat keturunan. Dan memang isterinya Siti Sarah mandul. Memang disahkan tak boleh mengandung apa semua dengan perubatan zaman tu lah. Lepas tu Siti Sarah minta supaya Nabi Ibrahim nikah dengan pembantunya Siti Hajar. Siti Hajar tu asalnya pembantu. Tapi sebab nak zuriat. Bila nikah dan dapat selepas berapa lama nikah, umur 80 lebih, akhir nak melalui Siti Hajar. Siapa nama anak Siti Hajar?
Nabi Ismail. Melalui Siti Hajar dapat Nabi Ismail. Lepas tu anak-anak, masa selepas Siti Hajar mengandung, Siti Sarah pun mengandung juga. Yang umur 80 lebih, yang sebenarnya asalnya mandul dengan izin Allah. Mengandung, lahirlah Nabi Ishak. Dah dapat baby, seronok dapat baby, umur dah 80 dapat baby, Allah suruh apa? Allah suruh tinggalkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar di tanah padang pasir yang gersang. Baru nak happy dapat baby ni, Allah uji mana lebih cinta, isteri yang melahirkan anak dengan baby yang baru lahir ataupun mencintai Allah. Nabi Ibrahim tetap memilih mencintai Allah. Nabi Ibrahim tak minta dengan Allah, ya Allah tolonglah bagi perintah lain. Janganlah suruh letak tinggal anak kat padang pasir, tak ada pokok, tak ada sumber air, ada binatang buas padang pasir, kan ada lanung padang pasir. Tapi sebab apa? Bila yang dicintai suruh, iaitu Allah yang Nabi Ibrahim cintai suruh, tak ada alasan, tak ada sebab. Walaupun pada akal tak logik nak tinggal isteri dengan anak yang tengah menyusu tengah padang pasir. Rasa-rasa Umi nak tanya anak-anak, mana lebih takut? Ditinggalkan tengah padang pasir ke tengah hutan belantara? Mana lebih takut? Tengah padang pasir ke tengah hutan? Okey, kenapa takut hutan? Sebab takut binatang. Lagi? Ya, sebenarnya padang pasir lebih menakutkan. Padang pasir ni, kalau hutan boleh berteduh. Kalau takut binatang boleh panjat pokok. Tetapi di padang pasir ni, anak-anak insya-Allah esok Allah rizkikan pergi umrah, pergi haji. Boleh tengok macam mana kalau padang pasir tu, depan kosong, kiri kanan kosong, tak ada sumber air dan ada binatang buas padang pasir. Kau nak lari-lari ke mana? Takkan nak gali lubang nak masuk? Kurang-kurangnya kalau dalam hutan boleh cari sumber air sungai, boleh berteduh, boleh cari makanan, boleh survive. Walaupun rasa takut ada hantu lah, apalah, ada rimau lah apa kan. Tapi rimau boleh panjat pokok tak? Tak boleh. Rimau boleh panjat pokok ke? Dia boleh lah sikit, tapi atas-atas lagi dia tak boleh lah. Kalau takut ular, maksudnya boleh fikirlah nak survive tu. Kan ada banyak cerita masalah, dia orang sesak, kapal terbang jatuh, lepas tu boleh survive berbulan, ada yang bertahun. Ada kisah benar, boleh survive bertahun. Jadi anak-anak sekalian sangat dahsyat. Tapi Nabi Ibrahim setiap kali datang ujian Allah lulus. Suruh tinggal anak, lulus. Lepas anak tu dah remaja sikit, mungkin umur sekolah rendah Nabi Ismail, Allah perintahkan supaya kembali yang sekarang dah jadi Mekah untuk membina Kaabah. Bangunkan balik Kaabah yang runtuh. Dibangunkan Kaabah tu dengan Nabi Ismail. Dan selepas dah jumpa, sekejap baru jumpa Nabi Ismail, tolong Allah perintahkan apa? Supaya sembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ada minta excuse tak? Ya Allah, janganlah bagi perintah ni, tak sangguplah, baru je jumpa balik anak, sekarang dah suruh sembelih, bagilah perintah lain. Tak. Nabi Ibrahim tak minta. Nabi Ibrahim taat saja. Apa saja perintah Allah, Nabi Ibrahim sentiasa lulus. Apa saja ujian Allah, Nabi Ibrahim sentiasa lulus. Anak-anak, Umi nak tanya, kamu banyak ujian tak dalam hidup? Siapa banyak ujian angkat tangan, hidupnya banyak ujian dan cabaran, angkat tangan. Wajib semua angkat, semua angkat. Ya. Ustazah tahu, walaupun kamu masih kanak-kanak, Umi tahu kamu menghadapi banyak ujian dan cabaran dalam hidup. Kadang kamu diuji sabar dengan mak ayah kamu, betul? Diuji rasa sedih, kecewa, rasa mak ayah lebih sayang adik, lebih sayang abang, lebih sayang kakak. Tu yang angguk-angguk. Kadang rasa dibiarkan, kadang rasa sekian-sekian. Kamu ada ujian dengan kawan-kawan. Kamu ada ujian dengan menghafal ni. Rasa kadang tak mampu nak hafal, rasa nak stop, rasa nak berhenti. Pernah tak rasa macam tu? Pernah kan? Rasa nak give up. Mula-mula masa dapat 2 muka surat, rasa wah happy. Lepas tu tengok timing, boleh siap setahun. Tiba-tiba ada hari setengah muka surat pun tak dapat. Pernah tak gitu? Kenapa hari ni tak boleh setengah muka surat pun tak dapat? Lepas tu kawan peli, itulah kau buat maksiat sangat.
Dapat pula kawan yang asyik tazkirah je kan. Jadi asyik muhasabah je. Cuma Umi nak sebut apa? Ujian yang Allah beri mengikut kadar kemampuan pertama, tahu. Kedua, mengikut kadar umur. Memang ujian yang kamu lalui ini dah sesuai dengan kadar umur. Inilah ujian yang kamu kena hadapi, kamu tak boleh lari. Kalau kamu kata, tak sabar nak besar, tak best lah jadi remaja, tak boleh bersuara, tak boleh nak tegur mak ayah. Esok-esok, aku jadi bapa, aku takkan buat macam bapa aku buat kat aku. Contoh ya. Contoh saja. Sebenarnya, ayah dan ibu kita pun ada ujian dia. Ada struggle dia. Kenapa kadang mak ayah tersalah buat sesuatu yang tak patut pada kita. Dan belum tentu kita boleh jadi ibu dan ayah yang terbaik esok. Betul tak? Belum tentu anak-anak. Belum tentu kita boleh buat lebih baik daripada ibu ayah kita. So, letak dalam mindset, ujian yang sedang dihadapi sekarang adalah ujian yang sesuai dengan umur kita, umur kamu anak-anak, dengan apa yang kamu lalui dan kamu hadapi ini sebenarnya untuk menjadikan kamu kekasih Allah. Nabi Ibrahim pun diuji daripada kecil. Nabi Muhammad diuji pada kecil kan? Lahir tak ada ayah kan? Lepas tu maknya meninggal umur 6 tahun. Lepas tu atuk jaga umur 8 tahun je, 2 tahun je atuk dapat jaga. Baru nak tumpang kasih sayang atuk. Atuk meninggal umur 8 tahun. Lepas tu tumpang kasih sayang siapa? Abu Talib, bapa saudara. Bapa saudara miskin, susah. Ada anak yang ramai, termasuk Sayyidina Ali. Susah. Hidup susah. Kecil-kecil lagi Nabi Muhammad dah mengembala kambing. Betul tak? Dah jaga kambing. Kalau Umi minta jaga seekor kambing, sehari 2 je sanggup jaga. Nak bersihkan najis dia, nak bagi makan, duduk bawah panas. Nak jaga kambing kat sini. Angguk tu sehari 2. Kamu cuma sanggup bukan jaga kambing, main dengan kambing. Main bagi makan seronok lah. Nak kutip najis dia. Najis kambing tu makan sikit keluar, makan sikit keluar. Berterabur najis dia. Kalau Umi nak suruh hari-hari kemas basuh tu pun kadang kamu rasa nak kena bersih ke, nak kena sapu ke, nak kena ni. Kalau pelihara binatang lagilah anak-anak. Kena kotor, kena berpeluh, kena bawa panas, kena busuk. Kambing busuk tak? Busuk. Kamu takkan sanggup makan je buat grill kambing tu. Nabi Muhammad, Nabi kita daripada kecil kerja teruk, kerja keras, pelihara kambing. Lepas tu tolong berniaga. Tak ada masa kehidupan kanak-kanak tak. Nabi dah dipaksa untuk melalui kehidupan yang keras. Sebab apa semua tu? Untuk jadi kekasih Allah. Jadi anak-anak letak dalam mindset macam ni lah. Ini adalah perjalananku untuk menjadi kekasih Allah. Ujian yang datang daripada mak ayah ke, daripada ustaz, mursyid, mursyidah ke, daripada kawan-kawan ke, kamu rasa macam tak patut mursyid, mursyidah buat macam ni dekat saya. Tak patut kawan-kawan buat saya macam ni. Tak patut adik-beradik buat. Memang. Umi nak cakap memang tak patut. Tetapi kita tak boleh nak kontrol. Betul tak? Tak boleh nak kontrol. Mursyid sepatutnya cakap macam ni pada saya. Mursyid sepatutnya tak boleh buat macam ni. Mursyidah pula macam ni. Mak sepatutnya kita boleh kontrol ke? Tak boleh kontrol anak-anak. Yang kita boleh kontrol apa? Diri kita. Untuk sabar, untuk memaafkan, untuk think positif, untuk mempunyai jiwa yang kental. Masya Allah. Anak-anak ada nak tanya Umi apa-apa ke? Tanya je. Ada nak tanya soalan? Banat ada nak tanya? Tim Ashraf, saya sekali tunjuk suasana daripada depan. Kepada yang sedang menonton, saya sedang bersama dengan anak-anak di Hijaz Islamic Tahfiz School, HITAS. Ini adalah sekolah kita. Sekolah kami. Sekolah yang memang diasaskan dan dibina daripada awal oleh saya, Ustazah Asma, bersama Encik Suami, bersama barisan Yayasan Al-Hijrah, bersama Mursyid Mursyidah, bersama ibu bapa yang menghantar untuk batch pertama. Jadi
dibina dengan kebersamaan yang ramai dan anak-anak yang sudi bersama. Kemudian hasil daripada infak sumbangan masyarakat. Okey. Jadi anak-anak sekalian, ada nak tanya soalan? Benar ada nak tanya? Yang terlintas apa-apa pasal ujian ke, cabaran ke? Ada nak tanya? Sekarang ni anak-anak kamu rasa perjalanan hidup kamu bengkok ke lurus? Kan? Bengkok sana, bengkok sini, kejap gini. Sebenarnya perjalanan kita bengkok tu sampai akhir hayat. Maksudnya bukan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus tu. Terkejut anak ni. Maksudnya kita tak di jalan yang lurus? InsyaAllah kita di jalan yang lurus. Kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, gunakanlah kepadaku jalan yang lurus. Subhanallah. Umi nak tanya, kamu pernah tengok sungai? Pernah tengok sungai? Ada tak nampak sungai itu lurus je? Sungai semua macam ni tau. Macam ni lah. Tak ada sungai yang lurus macam ni. Tapi air dia berjalan tak? Airnya berjalan, bergerak. Dan sebab sungai bengkok tu lah, ada pelbagai hidupan boleh hidup. Ikannya, batu tersusun indah, cantik. Kalau air lurus, agak-agak sungai lurus, boleh main sungai tak? Tak boleh, lajulah. Kalau kamu nak pergi mana-mana, Terengganu, Kelantan, semua jalan lurus ke ada bengkok-bengkok? Ada corner? Sampai tak kat Kelantan tu? Sampai tak kat Kedah? Sampai tak? Sampai. Ini keluar pun dah bengkok terus dah. Sampai. Umi nak cakap apa? Jalan kebenaran, jalan kejayaan itu bukannya adalah jalan yang lurus, mudah, simple, straight je. Kalau lurus je ngantuk tak? Ngantuk. Jadi bila ada cabaran tu lah, kan corner, kan berhenti, kan itu, kan ini. Dalam kehidupan kita pun kena ada pause. Bukan pause, ikan paus ya. Kena ada berhenti. Tengok solat kita. Solat kita ada tumakninah kan? Jadi bukannya solat tak berhenti. Maksudnya hidup kita kadang-kadang terhenti. Dengan apa? Ujian. Kita terduduk. Membuatkan kita berfikir. Kita nak teruskan perjalanan. Masya Allah. Okey. Subhanallah. Ustazah nampak kamu ni kan. Penat ni. Tidur ke berapa malam? 10, 11. Bangun pukul berapa? 4 pagi dah bangun. Masya Allah, hebat. Kat rumah bangun pukul apa kalau balik? Astagfirullahaladzim. Ada pukul 7, ada pukul 6. Nak cakapnya, sebenarnya Umi tahu kamu kat sini automatik kamu boleh disiplin. Pukul 4 dah bangun. Ada yang bangun pukul 2, ada bangun pukul 3. Masya Allah, tengok banyak ada bangun pukul 2, ada bangun pukul 3. Maksudnya dahsyat. Tapi bila balik rumah je, nak bangun sebelum subuh pun payah, betul tak? Nak bangun pukul 6 tu pun payah. Rasa nak tidur lagi. Kenapa agak-agak? Sebab selesa lagi? Selamat. Sini tak selesa, tak selamat. Sebab environment. Sebab suasana. Betul tak? Lain. Suasana bila kamu datang hitas, kamu duduk di asrama, mindset kamu adalah untuk menghafaz Quran, ada disiplin, ada jadual, kena bangun awal, ada qiyamul lail siap malam, solat tahajud. Tapi bila balik rumah, suasana tu tak ada. Kamu tak ada nak kejar target. Jadi akhirnya kita kalah dengan suasana. Esok-esok kamu akan bersyukur. Kamu akan ingat balik kenangan yang paling manis antara dalam hidup kamu adalah apabila kamu dipaksa bangun awal. Kamu dipaksa untuk tahajud. Kamu akan bersyukur dengan banyak situasi yang membuatkan kamu terpaksa. Sebab sesungguhnya kita ni tak mampu sangat nak disiplinkan diri tanpa ada orang paksa. Betul tak? Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, minta maaf lah. Umi ni kan tadi mula terus je tu kan. Sebenarnya nak selawat Ibrahim Mia, jadi panjang cerita kan.
Kan Umi kata jom kita berselawat dengan selawat yang paling afdal, itu disebut dalam hadis Nabi, iaitu selawat Ibrahimiyah. Sama-sama selawat Ibrahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, subhanallah. Anak-anak, Umi kena gerak pukul 8 sebab perjalanan Umi jauh. Ceramahnya di Kuala Kubu. Kuala Kubu, Kuala Selangor. Kuala ke Hulu Selangor Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru Selangor. Ustaz Darul Quran. Ustaz dulu belajar sana. Ya. Ustaz Terengganu. Ustaz Itqan. Jadi Ustaz lah Kuala Kubu. Dari sini ke Kuala Kubu ni lebih kurang berapa jam? 2 jam Lebih kurang 2 jam. So kalau Umi gerak pukul 8, Umi akan sampai pukul 10. Lebih kurang pukul 10. Ceramah 10.30. Jadi ada buffer setengah jam tu. Kadang-kadang memang ngam-ngam je kalau jam. Jadi Umi tak dapat nak berkongsi lebih panjang, lebih lama, banyak. Tapi apa ilmu anak-anak dapat hari ni? Kisah Nabi Ibrahim. Lagi? Berkenaan dengan ujian. Ujian adalah orang yang banyak diuji dalam hidup. Anak-anak dengar ni Anak-anak Banan, anak-anak Baning. Di antara tanda-tanda Allah mencintai seseorang, Allah berikan kepadanya banyak ujian. Tapi kita tak suka ujian. Kalau Umi tanya, kamu suka ujian ke kamu suka pujian? Kita semua suka pujian, betul? Bukannya puji, awak handsome, tak. Contoh, kita berjaya, lepas tu dapat pujian daripada mak ayah. Suka kan? Kita dapat cemerlang, dapat pujian, dapat sampai target, musyrik puji. Terbaik, bagus, hebatlah kamu boleh hafal sekian-sekian. Maksudnya, pujian yang datang selepas kejayaan. Betul tak? Okey, kalau Umi tanyalah, mana kamu suka? Kegagalan ke kejayaan? Kejayaan. Mana lebih suka? Naik ke jatuh? Naik. Suka naik. Betul tak? Tapi kalau tak ada kamu turun tangga, kamu ada tak naik tangga? Mana boleh naik-naik je. Kamu ada waktu kamu kena turun, lepas tu naik balik. Betul tak? Sekarang kamu pandai berlari. Pandai tak berlari? Berjalan pandai? Sebelum kamu pandai berjalan berlari, kamu buat apa dulu? Merangkak, lepas meniarap, lepas tu merangkak. Dan masa proses kamu nak berjalan, kamu banyak jatuh. Sebab itu jangan pandang yang buruk-buruk. Ujian, kejian, cacian, makian tu adalah sesuatu yang buruk secara totally. Kamu tak akan jadi kuat anak-anak, melainkan kamu melalui proses untuk jadi kuat. Kuat tu bukan datang sendiri. Oh, saya kental, saya tak mudah, saya hati tak tisu. Macam mana awak boleh kental? Saya bina kekuatan tu sendiri. Saya memang kuatlah, saya kuatlah. Tak. Kekuatan orang yang kental tahan kecaman selepas dia dah dikecam selalu. Betul tak? Dah lama dia akan cakap, dah biasa dah kena kecam. Ada orang kena khianat. Lepas tu dia cakap apa? Saya dah biasa kena tipu, kena khianat. Saya dah lali dah menghadapi orang-orang yang zalim. Contoh. Jadi anak-anak, subhanallah, Umi doakan kamu ni membesar dan kamu akan menjadi lelaki yang hebat dan mulia, menjadi pejuang agama Allah dan tidak gentar kepada musuh-musuh Allah. Dan kepada Banat, kamu menjadi pejuang agama Allah, kerana pejuang agama Allah tu ramai di kalangan wanita. Tengok para sahabat wanita di zaman Nabi yang sangat berani. Berapa orang yang masuk medan perang? Perang juga dengan pedang, berhadapan dengan musuh lelaki dan menumpaskan ramai musuh lelaki.
Anak-anak kita ni kalau angkat pedang pun tak larat. Ingat senang angkat pedang. Pedang tu berat tau. Angkat pedang pun berat. Apatah lagi nak libas kiri kanan sambil naik kuda. Oh, lawan. Oh, hebat. Tetapi di zaman Rasul ada wanita-wanita seperti itu. Hari ini, Masya Allah anak-anak. Itulah kita kan nak kata memanah semua tu kena buat segeralah Ustaz. Dah ada tak belum aktiviti memanah? Belum lagi. Kita kena bincang dengan pihak IBG guru. Kita tak semestinya pergi keluar. Kita pasang alat pemanah sini je. Buat yang simple-simple je. Belajar memanah. Nak belajar memanah? Nak. Beli alat memanah, panggil coach seminggu, 2 minggu sekali ke. Yang penting anak diberi skill je. Skill sikit memanah. Banat buat kawasan banat, banin buat kawasan banin. Masya Allah. Jadi sebab memanah ni memang boleh cegaskan otak, boleh tingkatkan daya fokus, boleh kuatkan tubuh badan. Sebab bila nak panah, kamu kena ada postur badan yang tegap, yang kuat, lengan yang kuat dan sebagainya. Masya Allah anak-anak. Okey. Baik. Apa lagi yang kamu dapat belajar hari ini? Pasal selawat Ibrahimiyah. Betul. Lepas tu kita cakap sikit tentang sejarah Nabi Ibrahim, susu galur Nabi Ishak, keturunan. Lepas tu, apa lagi yang kamu dapat belajar? Ustazah nak dengar daripada hujung. Kamu belajar apa hari ini? Ilmu apa yang dapat? Walaupun lebih kurang tak sampai 1 jam. Cintailah Allah. Crush dengan Allah, jatuh cinta pada Allah. Allah bagi banyak nikmat. Kamu? Tentang Nabi Ibrahim. Tahu sikit kan? Banyak lagi kisah Nabi Ibrahim insya-Allah. Lagi? Cuba ingat balik. Jangan tengok orang sebelah. Jangan. Boleh je jawapan yang sama. Sebab mungkin benda yang sama yang kamu dapat. Okey, dapat apa? Sudah dia minta tolong orang sebelah. Okey, kamu. Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasih Allah. Siapa ingat firman Allah yang kita baca tadi? Hujung je, Khalilah lagi. Ni boleh daripada depan nampakkan keseluruhan. Ada yang ingat? Lagi? Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Masya Allah. Okey, Banat. Siapa nak kongsi apa yang dia dapat? Ilmu apa dapat hari ini? Okey, Sumayyah, apa dia? Masya Allah. Kita kena, sorry, sekali lagi Sumayyah. Subhanallah, Sumayyah cakap. Kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Dan bersyukur kepada Allah. Dan kita kena sentiasa menghargai nikmat yang Allah bagi walaupun yang kita tidak sangka, walaupun kita tidak terfikir itu adalah satu nikmat. Macam Umi sebutlah nikmat buang air besar. Kita tak terfikir itu nikmat sebab buang air besar tu benda yang kotor kan. Tapi bila kita tengok ada orang dah ditarik nikmat tu, baru kita tahu, oh itu nikmat rupanya. Okey, menggaru. Nikmat tak? Oh, nikmat. Ada orang sebab dia dah lumpuh, dia gatal tapi tak nak garu. Dia kena minta tolong orang. Sama tak orang garu dengan sendiri garu? Tak sama. Sebab orang juga atas sikit, bawah sikit, kuat sikit, lama sikit. Tak sama. Sedap garu sendiri. Masya Allah. Okey, Banat. Ada sebelah Sumayyah. Nama siapa? Angkat tangan juga tadi. Sebelah Sumayyah ni, nama siapa? Khadijah. Khadijah. Khadijah nak cakap apa? Sila Khadijah. Apa Khadijah belajar? Kena menyayangi Allah lagi. Masya Allah. Kita kena selalu sayang Allah walaupun dalam susah, walaupun dalam senang. Masya Allah. Lagi Banat? Siapa lagi nak kongsi? Banat?
Malu-malu banyak. Silakan. Nama? Farah. Okey, Farah, sila. Masya Allah, terbaik anak dia Farah. Kalau hidup kita dalam ujian, menandakan Allah sayang kita. Dan ini yang Umi nak tutup, ada lagi? Kan nanti ada yang Umi ni dah tutup, dia baru nak cakap. Ada lagi nak? Nak kongsi apa yang dia dapat belajar hari ni? Okey, dah. Okey, Alhamdulillah. Yang Banin, ada nak kongsi apa-apa Banin? Imran. Okey, Imran. Apa dia Imran? Okey, Imran. Tak apa Imran. Okey, apa Imran belajar hari ni? Selain daripada tu. Macam mana? Dapat selawat. Selawat apa nama? Ada 2 selawat kita belajar ni. Selawat Ibrahimiyah dengan selawat Jibril alaihi salam. Okey anak-anak, sebagai penutup, Masya Allah, Umi nak bacakan satu hadis Nabi yang mana kita lebih yakin bahawa orang yang Allah cinta itu orang yang Allah berikan ujian. Kepada yang menonton di mana saja anda berada, 3,000 lebih yang sedang menonton, ingatlah, walaupun kita tak suka, kita rasa kalau boleh kita tak nak diuji. Kita nak hari kita berlalu dengan gembira, dengan bahagia, dengan berjaya. Betul tak? Kita rasa itulah bahagia. Bila kita seronok, gembira, makan sedap, tidur elok, enjoy, boleh sekian-sekian, kita rasa itulah kegembiraan, keseronokan hidup. Tetapi ujian datang, buatkan kita sedih, buatkan kita terduduk dan sebagainya. Masya Allah. Ada satu hadis Nabi bersabda, apabila Allah mencintai, ikut Umi, apabila okey, ini bukan kata-kata Umi ya, ini kata-kata siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi dalam buku Sahabat Dunia Akhirat pertama, itu antara mukadimah terawal. Nabi bersabda, okey ikut Umi ya. Nabi bersabda, yang bermaksud apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memberikannya ujian. Lalu Allah mengutuskan malaikat untuk melihat keadaannya. Dan apabila hambanya itu redha, dia mendapat redha Allah. Dan apabila hamba itu marah, dia mendapat kemarahan Allah. Subhanallah. Anak-anak sekalian, tak kira siapa, orang Islam ke orang bukan Islam, semua diuji. Untungnya orang Islam bila diuji dapat pahala, bila sabar dan redha dengan apa yang Allah uji kita, melalui manusia, melalui siapa-siapa. Kita takkan dapat duduk diam. Kenapa tu? Aku tengah sabar ni. Sabar kenapa? Tak ada sebab apa-apa, saja-saja sabar. Bolehkah saja-saja sabar? Tak boleh. Dan biasanya yang paling banyak menguji sabar kita siapa? Orang sekeliling. Betul tak? Orang sekeliling. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ikut Umi ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabirun ajruhum. Betul Ustaz, ajruhum. Bukan ajrahum, ajruhum kan? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum. Sekejap, saya pun jadi confused ha? Innama, awak boleh cari ayat tu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Dah confused, ajruhum ke ajrahum? Tak apa, kejap lagi. Ajruhum. Saya rasa ajruhum. Tapi tak boleh lah, rasa-rasa, kena confirm. Betul Ustaz?
Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Ra. Okey. Allahu akbar. Okey, ikut Umi sekali lagi. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksudnya ialah innama, sesungguhnya, yuwaffas sabiruna, Allah akan memenuhkan, Allah akan memberikan, Allah akan mengurniakan. Ya, ini adalah surah apa? Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya Allah akan mencukupkan, memenuhkan. Innama yuwaffas sabiruna, orang-orang yang sabar, ajrahum, iaitu ganjaran, pahala, kebaikan, bighairi hisab, tanpa dihisab. Apa bighairi hisab? Matematik, kalau bahasa Arab panggil apa? Ilmu al-hisab. Ilmu kira-kira, matematik. Jadi bila sebut bighairi hisab, membawa maksud apa? Pahala sabar tak boleh dihitung, tak boleh dikira. Banyaknya pahala sabar. Subhanallah. Sebab itu kita akan menghadapi ujian dan kena sabar sepanjang hayat. Dan ayat terakhir ikut Umi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banat, banin, semangat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum. Sekejap. Salamun alaikum bima sabartum. Subhanallah. Cuma nanti boleh cari ayat yang sebelum. Salamun alaikum bima sabartum. Alaikum bima sabartum. Okey, maksud firman Allah ini adalah salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Disebabkan kamu bersabar. Salam sejahtera ini diungkapkan oleh para malaikat yang berdiri ketika menyambut ahli syurga masuk ke dalam syurga. Bayangkan, bila ahli syurga, manusia nak masuk ke dalam syurga, para malaikat berdiri menyambut ahli-ahli syurga, manusia masuk ke dalam syurga dan menyebutkan kalimah. Subhanallah, kalau tengok ayat sebelumnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud iaitu syurga yang kekal selama-lamanya, yang mana mereka ahli syurga ini yang akan masuk bersama-sama orang-orang ahli keluarga yang sama-sama mengerjakan amal soleh dari kalangan ibu bapa mereka, isteri atau pasangan mereka, serta anak-anak mereka. Sedang malaikat pula akan masuk kepada mereka dan tiap-tiap pintu malaikat menyambut dan berdiri. Ini adalah ciri-ciri orang yang akan masuk syurga sekeluarga. Bersama mak, ayah, adik-beradik, nenek, atuk, zuriat, keturunan. Semua dikumpulkan di syurga. Siapakah mereka? Dan bila mereka ini masuk, malaikat berdiri untuk menyambut kedatangan mereka. Iaitu, lalu para malaikat pun menyebut, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan kerana sabar kamu. Salam sejahteralah kamu disebabkan kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbadar, maka amatlah baik balasan amal kamu di dunia dahulu. Jadi anak-anak, sabar pada ujian adalah ibadah.
Jangan hanya nampak solat ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah. Sabar adalah ibadah. Dan pahala yang tak boleh malaikat tulis. Kalau solat, malaikat catat, ada pahala sekian. Kalau puasa, sekian contoh. Kalau zikir, sekian. Kalau sedekah, sekian. Tapi pahala sabar, malaikat tak boleh nak catat. Malaikat hanya boleh catat, dia sedang bersabar dengan kawannya yang ejek dia. Dia sedang bersabar dalam tempoh 2 hari. Sedih sebab bla bla bla. Dia bersabar sebab dia nak sesuatu tapi tak mampu sebab mak ayahnya tak mampu nak bagi duit. Lalu dia sabar je lah tengok kawan tu ada makanan sekian-sekian. Dia sabar je lah tengok kawan tu selimut dia best, selimut dia ni. Dia sabar setahun dekat hitas. Sabar kenapa? Sebab baju dia tak cantik macam orang lain. Contoh ya. Umi sebut ni kamu ada banyak cerita sabar. Jadi malaikat catat berapa lama sabar dan apa ujian kamu. Sebab Allah saja yang mampu memberikan ganjaran sabar. Ada seorang isteri yang dikhianati suami, dia sabar. Ada isteri yang dikhianati oleh suami, berapa lama sabar? 2 tahun sabar, 20 tahun sabar, 30 tahun sabar. Masya Allah. Jadi kita kena target nak kumpul pahala sabar. Kerana pahala sabarlah akan menjadi penyebab masuk ke syurga tadi tu. Masuk ke syurga dengan mak ayah, zuriat keturunan dengan pasangan. Orang yang masuk syurga sekeluarga, ciri utamanya adalah di kalangan orang yang sabar. Dan bila masuk syurga, malaikat berdiri menyambut kedatangan orang yang sabar. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Dah pukul 8.05 dah. Anak-anak pun dah lapar. Betul tak? Lapar tak? Puasa? Ya ke puasa? Saja ni. Ini nama siapa? Imran. Betul Imran? Masya Allah. Semalam hari Isnin. Puasa? Puasa. Semalam hari Selasa. Hari ni hari Rabu. Hari Isnin kami puasa anak-anak? Alhamdulillah, bagus. Okey, sekadar itu perkongsian Umi hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ashraf, ini memang media ni adalah untuk di sini ke bawah. Ini memang nak guna untuk ceramah. Kat sana ada? Tak, maksudnya ini memang maksud saya kalau saya pergi dan teruskan tim buat live, boleh? Masuk kat sana memang ada set, ada ready. Okey, itu maksud saya. Sebab saya tak sempat nak bawa pusing. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya akan serahkan live ini dan harap tuan-puan boleh stay untuk melihat suasana hitas. Nanti mudirah, nanti ustaz-ustaz bolehlah cakap sikit ya. Tunjukkan suasana sebab kita dah mula buka pendaftaran untuk tahun depan. Kita dah buka sebenarnya dan kita sebenarnya ada keperluan boleh dah alih ke gimbal ya. Gimbal simple, tak perlu gimbal beria. Ke lambat pegang je. Okey, minta tolong berapa orang? Tolong pegang. Ustaz boleh biar lelaki. Okey, kita tengok tuan-puan dimati Allah sekalian. Boleh nampak ni anak-anak duduk sana. Okey, tak apa pusing. Ini kita ada Ustaz Muhammad Hazif, Ustaz Rashidi Aiman, Ustaz Muhammad Hafiz. Yang mana memang kita panggil di sini mursyid kan? Mursyid dan mursyidah, subhanallah. Dan semua ustaz-ustaz mursyid kita yang handsome segak ni, handsome tak mursyid awak? Mantap tak? Mantap. Terbaik tak? Terbaik. Anak-anak ni sayang sangat dekat mursyid dia ni, masya-Allah. Ketiga-tiga semuanya adalah al-hafiz. Dan kalau ustaz lepas hafaz Quran, ustaz sambung ke Mesir. Betul?
Shubra, Mesir. Ustaz pula? USIM. Ustaz pula? Universiti Sains Islam Malaysia, Ustaz? UPSI. Subhanallah. Bayangkan ustaz-ustaz kamu ni, musyrik kamu ni hebat-hebat. Semua lepasan universiti, hafaz Al-Quran. Tengok kehidupan mereka. Bukan tengok kehidupan mereka. Kamu tengok ustaz kamu. Segak, mantap. Ni, kamu nak jadi tak macam musyrik? Depan mata. Sebab apa? Wajah orang-orang yang dah lalui kesabaran ujian akhirnya berjaya. Betul? Jadi sekarang memang kamu comot lagi sebab kamu masih remaja, kamu belum ada lagi stand yang kuat. Jadikan mursyid kamu ni sebagai satu contoh. Okey, lepas tu di belakang boleh Ustazah, mursyidah. Kita ada mursyidah. Tengok kita ada Mursyidah Fatimah. Okey, Mursyidah Fatimah, background Mursyidah dulu terakhir di USIM. Dan Mursyidah tengah buat master ke dah selesai? Ya, tengah buat master. InsyaAllah tahu. Kita doakan Mursyidah selesai pengajian master. Kita ada Mursyidah Arifah. Ni ramai ni anak-anak saya Mursyidah Arifah, Mursyidah Fatimah kan. Hidup bersama, duduk bersama. Kita ada Mursyidah Arifah pun hafaz Quran Al-Hafizah. Masya Allah. Mursyidah Al-Hafizah. Tapi ada Ustazah Hafizah. Okey lah. Okey, ini Mursyidah. Ustazah ni tak ingat nama. Mursyidah. Ya, Mursyidah Mariatul. Jadi kamu panggil Mursyidah Mariatul. Umi Atul. Ini dua-dua Umi diorang ni. Sebab apa ni, sebagai kita panggil fellow. Warden tu ni kita panggil fellow lah. Ataupun ibu angkat kamu lah. Bukan ibu angkat, kakak angkat. Betul? Kakak angkat. Jadi kita ada lagi Mursyidah dekat luar. Dah lari kan Mursyidah ni. Boleh ke kalau Umi nak pergi naik, tunjuk bilik? Boleh ke? Boleh. Confident dia orang. Boleh. Okey. Baik. Memang bilik kemas? Sentiasa kemas? Okey, jom kita naik kejap. Alamak, sekarang. Okey, anak-anak dah boleh bangun. Okey, sorry. Saya nak bagi tahu ni, tuan-puan, muslimin muslimat, sebenarnya madrasah kita ni amat memerlukan 2 van. Kami punya hajat sasaran untuk membeli van ni. Okey, sekejap anak-anak. 1 van untuk Banat, 1 van untuk Banin. Sebab mereka banyak aktiviti di luar. Aktiviti contoh sukan, aktiviti yang terlibat dengan masjid, terlibat dengan program-program. Maksudnya pengajian mereka juga banyak di luar. Tetapi masalah kita adalah kita tak ada kenderaan rasmi lagi. Yang bergerak sama ni, pergi program, hadir majlis, buat CSR macam bukannya macam sentiasa pergi majlis tahlil, tak, bukan begitu, tapi ada program-program mereka, pengajian mereka perlu ada di luar. Jadi setakat ni guna kereta guru, kadang guru kena ulang alik sampai 5 kali 6 kali. Jadi sebab pelajar kita semua dah 50 lebih, masya-Allah, jika ada pihak-pihak yang nak infak van, kami terima, alhamdulillah. Jika tak infak van, bolehlah masing-masing QR code ataupun hubungi nombor telefon ni. Sebenarnya QR code kena besar sikit lah, dek. Tim kan basic tu. Mana tim media, QR code kena besar sebenarnya. Nombor telefon pun kena besar. InsyaAllah, mudah-mudahan sekarang ni kita ada dah dana. Orang menyumbang lebih kurang dalam 50 lebih. 50k, tapi harga satu van dalam 120. Jadi sekali lagi saya melancarkan kepada siapa yang nak menyumbang, berwakaf sebenarnya, wakaf van untuk manfaat anak-anak tahfiz kita ni. Mereka ni memang sepenuh masa, target paling lama 2 tahun mereka akan khatam Al-Quran, hafaz Quran. Lepas tu boleh tengok, boleh ambil nombor telefon yang tertera lah, ataupun boleh snap nombor akaun. Nanti boleh tulis infak wakaf van, InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Van ni boleh muat dah 15 orang, 15-16 orang. Jadi sesuailah dengan jumlah pelajar kita buat masa ni. Jadi kalau ada 2 van pun, InsyaAllah, 1 untuk Banat, 1 untuk Bani.
Mungkin ada hamba Allah dermawan, jutawan, dermawan, bolehlah. Kenapa kita buka ni? Tak detect suara. Tak apalah. Jadinya insya-Allah boleh ambil nombor ni. Dan ambil nombor telefon mana tahu nak daftar anak. Memang sekolah ni di bawah saya, pengasasnya, dan diusahakan bersama dengan seluruh warga Yayasan Al-Hijrah, dengan musyid-musyidah semua, dengan ibu bapa yang tak henti-henti menyokong HITAS ni. Jadi mungkin siapa yang nak mendaftarkan anak boleh hubungi nombor. Sorry Umi macam hari ni Umi macam tak larat sikit, nampak tak bermaya nampak? Macam ni sikit. Okey. Baik. Jadi cantik je. Yang penting cantik. Masya Allah, anak-anak ni kan. Okey, ini suasana kalau boleh lihat. Anak-anak akan menghafaz Quran. Ada halaqah yang ada di dewan kita. Bukanlah dewan, kita panggil hall. Hall tu dewan. Itulah tempat berhimpun. Okey, dan tempat banat solat jemaah. Atas ni pun juga ada halaqah. Kejap lagi dia orang ni dalam halaqah. Okey, lepas tu salam. Manis, sopan. Okey. Kita sebenarnya mewujudkan suasana pengajian menghafaz Quran yang bahagia, yang tenang, yang memberikan rasa seperti di rumah. Sebab itu kita hias cantik. Ini semua kapet ni tuan-puan sekalian. Asalnya tiles. Lepas tu saya tengok susah sikit nak jaga kebersihan. Tiles tu pula macam warna cerah juga. Jadi kita pasang kapet, ada ibu bapa parents yang infak. Jadi kita pasang seluruh. Satu lagi mengurangkan risiko kecederaan. Sebab budak-budak kan, anak-anak kalau berlari apa, jadi dia tak licin. Sebelum tu ada berlaku. Okey, kalau kita tengok suasana ni. Okey. Oh, kena tengok balik ni. Dia ada, kenapa dia sengit? Saya rasa sebab okey. Kalau suasana bilik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok. Jemput. Kan indah. Cuba wangi, indah, bersih, selesa. Cuba tengok. Kita punya cadar pun memang cadar yang sama macam ni lah. Anak-anak. Wah, saya banggalah Ustazah. Jauh sangat. Mula-mula hari tu anak-anak tak pandai lagi kan. Masih bersepah, masih tak teratur. Masya Allah. Tuan-puan yang tengok, impress tak? Asrama bersih dan secantik ini. Kita tengok suasana view. Sebab itu kat luar ni pun biar diorang akan ada halaqah mengaji kat luar ni. Memang suasana menghijau, cantik. Kat sini petang-petang diorang akan kita tetapkan macam ni. Anak-anak dia ada cara masing-masing untuk menghafal. Kedua, anak-anak ada yang tak boleh beramai-ramai. Ada yang kena seorang, betul tak? Ada kena bersendiri. Jadi kita tak gunakan kaedah yang sama. Semua anak kita treat sama. Semua anak cara hafazan yang sama. Biar mereka jadi diri mereka. Mereka nak duduk bucu situ, mereka nak kena sambil berjalan. Ada yang hafal sambil berjalan. Bebas. Cara menghafal masing-masing. Jadi bukan kena duduk dalam halaqah sekian-sekian. Sebab ada yang kalau saya tak boleh hafal dengan ramai-ramai. Jadi ni suasana diorang. Okey, ni bilik. Okey. Itu ada parents yang infak ke? Iron tu. Betul yang Masya Allah, saya terkejut tengok. Ini. Of course lah kita terkejut. Terkejut apa? Sian awak nak jatuh. Saya ada tiba-tiba ada air ni. Kalau orang kata, wah mewahnya ada air mahal ribu-ribu ni dekat asrama. Sebenarnya ada parents yang infak. Jadi anak-anak iron pakaian baju lebih cepat, lebih mudah, lebih jimat masa. Sangat membantu. Masya Allah. Terbaik, terima kasih. Jadi anak-anak petang-petang dia orang memang ada aktiviti. Ikutlah nak main chess. Lepas tu ni ada library lah untuk membaca. Tu Lego lah apalah. Jadi petang-petang wajib diorang beraktiviti dan berkreasi. Kalau kita tengok sebenarnya yang
yang kami sediakan di setiap tingkat sebenarnya ni simple je lah asrama. Kita sediakan air yang simple. Tapi alhamdulillah ada parent yang bagi. Kita tengok ini lagi bilik. Setiap bilik memang akan ada. Kalau tengok setiap bilik memang ada tandah sendiri tak gabung. Setiap bilik ada tandah tak gabung. Okey, laju-laju saya tahu saya dah lewat sangat. Ustaz ini aku panggil. Sampailah dekat atas. Sebenarnya ada banyak tingkat. Sampai atas. Sebab nanti kalau awak yang handle tak menarik. Okey, cuba tengok dekat luar ni. Ini tempat laundry. Kan? Mesin basuh. Bersih. Lepas tu, apa ni? Dia orang jemur tuala, jemur pakaian. Ni atas ni. Air tapis ada di setiap tingkat. Okey. Pemandangan atas ni pun sangat cantik. Suasana. Okey. Sebab laju kan. Jadi atas ni memang ada lagi bilik-bilik anak. House of parent ni adalah warden. Jadi insya-Allah kita masih lagi. Ini tak ada. Okey, ini bilik ni masih kosong. Memang selesa, cantik. Sajalah tunjuk tandas yang tak ada apa ni? Yang tak ada penghuni. Okey. Sebab jadi kalau siapa-siapa yang nak hantar nak hubungi nombor telefon, kita dah ada batch pertama. Diorang ada yang dah hafal separuh Al-Quran ada tak? Dah. Yang masuk 10 juzuk. Setakat ni dalam 5 kan? 5 juzuk. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, maksudnya insya-Allah kita target anak-anak ni dia menghafal lebih kurang 2 tahun habis. Bukan lebih kurang. Paling lambat 2 tahun dia akan habis 30 juzuk Al-Quran. InsyaAllah. Okey. Bukan tu saja. Sebenarnya kita ada lagi. Itu kan nanti tolong gunting . Lama-lama nanti dia akan lagi tertarik. Benang-benang tu. Okey. Saya nak berakhir dekat ni. Dekat kantin. Sebab sebenarnya anak-anak hias sendiri kantin. Umi nak pinjam selipar siapa-siapa ya anak-anak? Boleh. Terima kasih. Allah comel-comelnya selipar. Tengok tersusun, elok, bersih. Okey. Ni tanaman pokok anak-anak. Memang dia orang belajar menanam. Okey. Ini adalah suasana kantin Banat. Wah, Banat pun tak nak kalah ni. Dia orang buat pertandingan. Kantin ataupun kita panggil kafe Banat dengan kafe Banin. Mula-mula Banat mendahului. Cantik, kemas, bersih. Kan selesa anak-anak makan ni. Okey. Lepas tu ada semua khidmat, jadual khidmat. Baguslah. Awal-awal dulu saya datang. Asyik nak kena bersihkan susu, bantu apa semua. Tapi sekarang anak-anak dah sangat pandai berdikari. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kafe Banin. Akhirnya sekarang ni Banin yang menang. Tengok dengan pokok. Kalau Banat sana pokok. Ni lah ibu bapa lah yang bantu juga. Ada ibu bapa hantar pokok lah itulah. Kalau Banin tu kat Banat kan pokok plastik. Tengok Banin. Kau main lagi ya. Okey. Atas ni memang ini adalah lawang kesempatan. Sebab kita ada sijil. Kita dapat semua sijil sekolah. Sijil kebenaran. Sijil apa lagi? Bomba semua. Maksudnya semua lengkap lah. Kita panggil lesen lesen tu. Sebab itu ada semua laluan ni. Kan Banat kan plastik. Banin siap pokok hidup. Parent ke bagi? Ayah mat bawa. Lepas tu cantik betul yang ni. Daripada hari tu lagi rasa macam tengok Kamai lawa Lepas tu Banin siap buat ni. Apa kita panggil? Parking. Tempat duduk supaya dia orang boleh lepak dan makan bersila. Macam itulah. Ini dapur kita. Yang bersih. Memang masak di sini. Masya-Allah. Apa hamba? Yang tu bila tarikh? Tangguh lagi. Oh ya ke? Tapi akak okey. Ini chef kita. Umi, dia panggil Umi? Umi Izan. Mailah Umi Izan. Ini chef kita Umi Izan.
Dia duduk di sini dengan suaminya. Jadi suaminya Encik Mat, orang panggil Abi Mat. Ayah Mat. Abi Mat. Ayah Mat pun jaga juga anak-anak di sini bersama dengan Umi Izan. Masya Allah. Jadi cuba tengok kan cantik ni. Sana handsome. Encik? Sebab dah lewat sangat dah. Saya kena pergi Kuala Selangor. Okey, makasih Umi Izan. Jadi suasana Allah Akbar. Hati-hati. Okey, samalah bahagian lelaki. Sama tengok. Kekemasan, kebersihan tu adalah satu akhlak yang diterapkan sepanjang masa. Gigi. Waktu sarapan kan. Boleh tengok daripada luar ni kan. Jadi insya-Allah. Okey, kita akan berakhir kat depan tu. Saya tunjuk ni, ini memang sekolah kita. Bukan saya promote sekolah orang lain ni. Kita buat from scratch. Cari lokasi sampailah alhamdulillah kita dapat selesaikan pembayaran 2 lot rumah ni. Cuba tuan-puan tengok daripada depan. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Macam mana ni saya sentuh pelajar lelaki ni? Boleh ke ni sentuh pelajar lelaki? Haram. Masya Allah. Haram ke halal? Haram. Haram ke halal? Kadang-kadang kita tak ada. Haram ke halal? Halal. Halal sebab apa? Halal tahu. Masya Allah. Ini adalah anak saya. Tengku Imran. Bin Tengku Fazli. Umur berapa? 13. 13. Apa perasaan belajar di HITAS? Seronok. Seronok lagi? Banyak perasaan tak terkira. Tak terkira banyak. Okey, 3 perasaan daripada banyak tu. Kenapa seronok? Apa yang membuatkan seronok? Futsal. Yelah, dia orang ada aktiviti main futsal sama lelaki lagi. Tu petang-petang dia orang main, apa tu panggil? Tu pimpong. Okey, suasana belajar. Mailah encik suami sini sekejap je. Kau nak tahu muka anak saya ni, ini anak nombor berapa? 4. Anak nombor 4. Okey, umur 13 tadi. Ya, cuba tengok ni muka. Copy paste tak? Sama-sama tunduk. Tengoklah dia orang saja. Okey, tegakkan. Tegakkan wajah. Tengok kopi dia orang ni. Mata sepek apa semua. Okey, senyumlah elok-elok. Okey, Imran, macam mana rasa perjuangan menghafal Quran? Best lagi. Mencabar tak menghafal Quran? Tengok tu. Dia kurang serius budak lelaki kan? Okay, dia agak mencabar. Okey, lagi. Mencabar. Tapi okey. InsyaAllah. Masya Allah. Tak, bila hafal Quran ni hati kita rasa macam mana? Dia agak tenang. Okey, lagi. Dan kadang-kadang agak stres. Ya, betul. Memang menghafal Quran stres jujurnya. Nak kata tenang tu tak tahulah. Tetapi perjuangan menghafal Quran memang stres. Tapi stres is good. Janganlah buat kepala macam tu main-main lah. Imran. Okey, kata-kata akhir kepada ibu bapa supaya marilah menghantar anak ke HITAS. Saya ada 2 patah tak apalah. 2 patah perkataan. Jom HITAS. Itulah dia kan. Saya kata ajaklah ibu bapa hantar anak kat HITAS. Betul lah tu. Saya ada 2 patah perkataan. Jom HITAS. Imran ni kan. Tak apalah Imran. Terima kasih. Okay. Nak cakap elok-elok. Alhamdulillah. 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 Allah Akbar. Okey dah. Puasa? Memang puasa? Memang puasa apa? Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Allah. Isni rasa apa? Memang ada yang puasa Nabi Daud? Saya seorang je. Saya Nabi Ibrahim. Oh, ni puasa Nabi Ibrahim, ni Nabi Daud. Masya Allah Imran, terharunya Umi. Marok buka. Marah buka.
Allahu Rabbi. Lagi? Okey, Imran. Alhamdulillah. Barakallah. Amma fazna bima hafazna ibadaka salih. Amma faqih fi din wa alim mutawi Allah malimul hikmah. InsyaAllah Allah jadikan lebih lama ni. Okey, Imran. Okey, Imran belajar sini. Maisarah pun belajar sini. Jadi ni suasana di luar bersih. Kalau ibu bapa datang, kasut-kasut, gitulah tuan-puan sekalian. Okey, Ustaz Syuhada, saya gerak. Mungkin ada yang nak tanya soalan. Saya rasa ada yang tanya soalan kan? Jadi kamu boleh Ustaz Syuhada boleh. Ini Ustaz Syuhada adalah mudirah. Mudirah di Hitas. Mungkin siapa-siapa ada nak tanya apa-apa boleh bertanya, tulis komen. Nanti insya-Allah Ustazah Syuhada akan jawab santuni. Jadi kita mengharap itulah Ustazah penyumbang untuk kita dapat beli van tu insya-Allah. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya pun nak ucap terima kasih ya semua yang menonton sampai saat ini. Doakan supaya Hitas dapat melahirkan generasi Qurani yang mulia dan hebat, yang boleh memimpin umat. Mereka bukan hanya menghafaz di sini, mereka juga diberikan ilmu kehidupan, ilmu kemahiran dan juga pengajian asas ilmu-ilmu yang lain yang asas seperti matematik, sains dengan sejarah, bukan sejarah, matematik, sains dengan komunikasi bahasa. Dengan bahasa. Komunikasi bahasa Arab komunikasi dengan bahasa Inggeris komunikasi. Jadi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman tuan-puan, Hitas kita berada di Bandar Baru Nilai, di Nilai Spring Villa. Lupanya pelajar lelaki dia tunggu pergi cek dom dia. Sebab dia orang kan cantik. Ya. Tu yang dia bisik tu. So lepas ni Ustazah boleh naik. Boleh insya-Allah. Pelajar lelaki tengok. Saya kan pergi buka dom Banat. Jadi dia orang buat pertandingan, Bani menang kan? Belum lagi Ustazah. Belum lagi. Dalam ni lagi. Dalam proses penilaian lagi. Okey Ustazah, terima kasih banyak. Okey, tuan-puan, Hitas kita berada di Nilai insya-Allah. InsyaAllah kalau diizinkan lagi 3 tahun, wallahu alam perancangannya macam mana, tapi di Perkampungan Al-Hijrah pun kita akan buka juga. Okay. Boleh lihat ni bangunan Banin yang mana ketika ini pelajar sedang bersarapan pagi di kafe. Okay. Ni fellow asrama Banin, Mursyid Aiman. Okey. Alhamdulillah, untuk makluman tuan-puan, dalam sebulan ni kita ada pertandingan kebersihan antara pelajar Banin dan pelajar Banat lah. Okey. Kalau tengok antara standard yang kita tetapkan untuk penilaian ni adalah di kapet-kapet tangga pun kita nilai lah kalau ada habuk ke, sampah-sampah kecil ke. Kalau macam ada satu sampah kita jumpa, memang kita tolak satu markah lah. Jadi memang kita ajar pelajar untuk jadi teliti bab kebersihan. Okey, seterusnya kita tengok dom yang pertama, iaitu dom Saidina Zubair. Okey, boleh tengok. Alhamdulillah, kekemasan di peringkat Banin lah. Okey, yang tak bercadar tu maksudnya tidak berpenghuni. Tandas tak? Okey. Ni boleh tengok antara kekemasan tandas Banin lah. Alhamdulillah. Kalau ikut Banin ni, susun sabun pun ikut jenama. Nak katanya bagus jadi orang. Okey. Okey. Tuan-puan, yuran pendaftaran okey, kita ada share link WhatsApp untuk berhubung dengan admin. Jadi untuk pertanyaan berkenaan dengan yuran, pendaftaran dan bulanan, boleh klik link tersebut. Okey.
Kalau ikut, kita buka umur bermula 12 hingga 15. Tapi disebabkan untuk first batch ni, alhamdulillah kita pun terima 10 hingga 16 tahun, insya-Allah. Kita boleh tengok ni adalah kekemasan laundry pelajar Bani. Ni house of parent, warden lelaki. Satu bilik kita letak max 15, tapi dia ikut saiz bilik juga. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 12. Ya, ni memang sekitar dom apa? Ni dom apa? Abdul Rahman kan? Ya, boleh tengok ni tandas. Setakat ni yang mohon adalah warga negara. Okey, sebenarnya kita buka je sebab kita tak ada peperiksaan mainstream apa-apa. Memang fokus hafazan 2 tahun. Syarat nak masuk tu yang pentingnya adalah bacaan Al-Quran. Okey, kalau anak-anak lancar boleh baca dengan bertajwid, insya-Allah. Lepas tu kita interview, lulus dari segi kita tengok sasiahnya dan lain-lain, insya-Allah kita terimalah. Maknanya ada ujian dululah sebelum diterima masuk. Tiada ujian, tapi kita ada sesi temu ramah, interview. Okey. Ni dom terakhir. Okey. Dom terakhir Bani. Okey, kalau tuan-puan boleh datang ke sini sendiri, boleh bawalah wanginya. Nak kata semangatnya pelajar kita ni, setiap loker ada pewangi. Boleh tengok atas loker. Alhamdulillah. Okey. Okey tuan-puan, sekarang itulah review berkenaan dengan suasana di asrama pelajar Bani. Subjek apa yang akan belajar di sini? Okey. Berkenaan dengan kurikulum kita, untuk makluman tuan-puan, kurikulum yang pertama yang betul-betul kita fokus adalah 70% kita fokus hafazan selama 24 bulan ni, 2 tahun. Okey. Yang kedua, kita akan belajar, anak-anak akan belajar berkenaan dengan komunikasi bahasa. Okey, dan kita akan ajarlah asas sedikit berkenaan dengan bahasa Arab, bahasa Inggeris. Okey, untuk sem 2 ni insya-Allah akan bermulanya kelas untuk komunikasi bahasa. Okey, dan kita dedahkan anak-anak dengan perbualan harian seharian dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Seterusnya anak-anak juga akan ada penerapan kurikulum. Penerapan kurikulum 24 jam di sini kita akan pantau berkenaan dengan karakter pelajar. Okey, yang pertama kita akan tengok dari segi ibadah pelajar, karakter kepimpinan. Di sini memang kita ada untuk 3 bulan pertama kita buat kepimpinan bergilir sebab kita nak semua orang merasai bagaimana menjadi seorang pemimpin dan bagaimana menjadi orang bawah. Jadi dia akan belajar kat situ saling hormat menghormati. Okey, bila seseorang bagi arahan dia hormat pada orang yang beri arahan, dan bila dia duduk bawah dia akan faham macam mana kalau arahan yang diberikan tidak diikuti. Okey, jadi dia akan saling belajarlah. Okey, seterusnya kita ada modul Akifi. Okey, Akifi tu AQIFI. A tu alim. Okey, setiap minggu memang kita ada kuliah fardu ain yang disampaikan oleh Ustazah Huda Hidayu. Lepas tu seterusnya QI. QI tu kiadi, kepimpinan. F tu kesufian. Okey, kesufian tu kita fokus pada kerohanian pelajar, iaitu dengan kita menggalakkan pelajar untuk berselawat. Lepas tu kita berqasidah, memperingati Nabi. Okey,
Jadi berkiamulan seawal pukul 5 pagi. Anak-anak akan berkumpul di dewan lah. Banin dan banat secara asing. Seterusnya kurikulum apa lagi? Kita ada belajar sebab anak-anak kat sini berumur 10 hingga 16 tahun. Okey. Sepatutnya kita ambil sampai 15 tahun, tapi bila ada permohonan dan kita interview dan kita terima, jadi kita bila mereka masuk ke sini, kita mahu berikan mereka asas matematik dan sains. Sekiranya mereka keluar ke sekolah lain dan untuk ambil SPM fast track, maka mereka dah ada asas tu. Okey, walaupun tak belajar full, tapi sedikit sebanyak kita beri pendedahan supaya anak-anak tak terkejut lah bila pergi belajar di sekolah lain. Okey, jadi dia macam sebagai pra SPM lah sebelum dia. Tapi fokus pada matematik dan sains saja. Tapi dalam pembelajaran matematik dan sains tu kita terapkan juga menggunakan project based learning. Pembelajaran berasaskan projek. Jadi belajar sains berasaskan projek, belajar matematik pun berasaskan projek. Okey. Antara yang sebelum ni kita dah buat, anak-anak menanam sendiri kangkung, bawang, macam-macam lah, sayur-sayur semua. Okey, itu projek mereka. Lepas tu ada lagi belajar buat kimchi. Tu subjek lah, subjek sains. Okey, ada lagi pertanyaan? Kalau tak selesai fazal selama 2 tahun. Okey, tuan-puan, kemampuan anak-anak ni berbeza-beza. Tetapi apa yang kita rangka di sini adalah berdasarkan pengiraan kita target untuk 2 tahun. Okey, minimum anak-anak sehari kena menghantar 2 tahun, menghantar 2 buku surat. Okey, jadi tapi sekiranya berlebih waktu, maksudnya lebih 2 tahun, tidaklah pula kita memberhentikan pelajar tersebut. Sekiranya nak sambung, nak habiskan, memang akan habislah. Tapi memang target kita kat sini 2 tahun. Kita akan pastikan, cuba sedaya upaya untuk pastikan anak-anak habis dalam 24 bulan ni, 30 insya-Allah. Ada yang tanya, ada buat open day dalam waktu yang terdekat atau boleh walk in ke macam mana? Okey. Untuk open day setakat ni kita tak ada perancangan lagi, sebab kita hanya untuk buka untuk memenuhi kuota yang masih kita perlukan. Okey, kita nak lagi dalam 5 banin dan 5 pelajar banat sahaja lagi. Okey, sekiranya tuan-puan berminat, memang kena tekan link yang kita sediakan tu untuk berhubung dengan pegawai takbir kita. Berapa kali makan sehari? Makan di sini 5 kali. Pagi, tengah hari, petang 4 kali ya. Maksudnya malam tu dia orang makan biskut sendirilah, tapi ada waktulah untuk dia orang makan supper tu. 2 kali, pagi 2 kali. Jadi 5 lah. Kan? Tengah hari, lepas tu makan malam. Pagi 2, tengah hari malam. Okey, 4 kali. Okey, betul, 4 kali. Ada lagi soalan? Sukan-sukan. Okey. Tuan-puan, setakat ni kalau di pekarangan sekolah ni pelajar hanya boleh bermain. Ada yang kalau macam pelajar bani tu akan main juga bola sepak dalam pagar ni, walaupun cenurang situ kan. Dia orang main juga. Lepas tu akan ada ni lah, meja pingpong. Lepas tu ada permainan-permainan lain macam sahibah ke, chess apa tu, dia badminton dia orang main lah di perkara ni. Tapi ada satu riadah yang wajib kita tetapkan adalah 2 minggu sekali pelajar kita akan keluar, kita akan bawa ke gelanggang futsal. Kalau pelajar banat ni selalunya pergi ke gelanggang bola jari lah. Kita sewa gelanggang bola jari di Usin, kita main di situ. Kalau bani di Ultimate Sport di Nilai ni. Okay, tu 2 minggu sekali insya-Allah. Okey. Tuan-puan, untuk makluman kekangan yang kita hadapi di TAS ni, sebenarnya banyak benda kita nak buat dekat pelajar-pelajar ni. Antaranya kita nak bawa keluar pelajar-pelajar ni, kita nak bawa dia orang keluar
menghafaz dengan suasana yang baru. Contohnya kita pergi di Port Dickson, anak-anak menghafaz di tepi pantai, di tepi sungai. Itulah hajatnya sebenarnya. Tetapi kita memang betul-betul mempunyai kekangan dari segi pengangkutan. Okey, pengangkutan. Kadang-kadang kalau anak-anak pergi solat Jumaat tu terpaksa kita guna kereta guru-guru, dan kadang-kadang guru-guru terpaksa ulang alik ambil pelajar sampai 4 kali. Nak katanya kekurangan pengangkutan yang kita di sini. Okey, ada yang kita perlu bawa yang pelajar riadah 2 minggu sekali tu pun memang kita ulang alik banyak kali. Okey, jadi justru itu saya dengan rendah hati membuka peluang lah kepada tuan-puan yang berhajat ni. Okay, berhajat untuk mewakafkan. Okey, ini rayuan infak wakaf untuk kegunaan. Okey. Untuk kegunaan pelajar tahfiz. Terbalik, jangan terbalik. Okey. Rayuan infak tahfiz untuk kegunaan anak-anak madrasah dan tahfiz. Okey. Kita buka satu lot RM50, tapi sekiranya ada yang nak berinfak 50, kurang daripada 50 pun kita terima, seikhlas yang bolehlah tuan-puan untuk berinfak. Okey, nombor akaun seperti yang tertera, Maybank, okey, Yayasan Al-Hijrah 551 2654 2117. Okey. Jadi ini antara yang kita akan manfaatkan untuk program sekolah, solat Jumaat, program kemasyarakatan. Okey, antara yang kita sebenarnya nak buat, antara cita-cita kita adalah kita nak bawa anak-anak pelajar kita ni membersih surau dan masjid di sekitar Nilai. Itulah hajat dan cita-cita harapan kita. Cuma itulah kekangan kita. Allah SWT, pengangkutan. Kadang-kadang kita hadkan kepada pelajar kita 2 minggu sekali, 2 minggu sekali je keluar. Tu pun Bani boleh keluar 2 kali sebab solat Jumaat. Sebab nak ulang alik tu pun kita mengambil kira lah kebajikan guru-guru yang berulang alik kan. Okey. Ada yang tanya lagi, boleh datang melawat bila-bila masa ke kat sini? Okey. Tuan-puan kalau berminat bersungguh untuk memasukkan anak di sini, boleh kontak dengan admin yang kita bagi nombor tersebut untuk melawat secara maksudnya tanpa hajat. Untuk masuk ni kita tak buka lagi lah, sebab kita nak jaga kebajikan pelajar-pelajar kita daripada maksudnya sebab hitas ni pun tak besar mana kan. Kalau ya, untuk macam ziarah di perkampungan Al-Hijrah tu lebih sesuai lah. Okey, berbanding di hitas ni kita macam tertutup sikit sebab kita nak jaga keselamatan pelajar. Okey. Lantas ada yang baru masuk, dia tanya berapa umur yang sesuai untuk masuk kat sana. Okey. Kita buka untuk yang batch bukan untuk batch yang pertama, tapi sesi yang kedua ni kita buka bermula 10 hingga 16. Okey, cuma 10 kalau ikut kita buka 12 hingga 15, tapi 10 hingga 11 tahun tu memang kita akan betul-betul buat penilaian betul-betul lah kesesuaian dia, kematangan dia nak duduk asrama, kesungguhan dia nak menghafal Al-Quran. Jadi itu antara aspek-aspek yang kita akan nilai dengan ni lah, teliti. Yes. Bila waktu diorang boleh balik, berapa kali? Okey, di sini kita akan balik sama ada 3 minggu atau 2 minggu sekali. 3 minggu tu kalau dah ada cuti sekolah, tiba-tiba akan cuti pula, jadi kita buat 3 minggu sekali lah. Tapi 3 minggu sekali tu hanya beberapa saja, kebanyakan adalah 2 minggu sekali, insya-Allah. Okey, terima kasih tuan-puan kerana sudi meluangkan masa mendengar sedikit penerangan ringkas berkenaan dengan Hijrah Islamic Tahfiz School. Mohon tuan-puan doakan
anak-anak ini dapat menghafaz 30 juzuk dalam masa 24 bulan. Yang paling utama, saya harapkan kita dapat mendoakan anak-anak ini bukan 30 juzuk Al-Quran saja, tetapi mereka keluar dengan jadi seorang insan yang bermanfaat kepada umat Islam. Okey? Jadi kita nak anak ni bukan saja menghafal Al-Quran di sini, bahkan mereka menghafal Al-Quran itu untuk bermanfaat kepada umat Islam. Okey, bersesuaianlah dengan tagline di HITAS kita, jiwa Qurani, jati diri sunnah Nabi untuk ummah berbakti. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.